langkah kedua, pelajar akan menganalisis pecahangan fizikal berdasarkan kepada lukisan model fungsi. Pelajar akan cuba untuk memodelkan masalah. Jadi dalam memodelkan masalah ini, pelajar akan menentukan apakah bentuk pecahangan fizikal yang wujud. Pecahangan fizikal ini bermaksud terdapat perbezaan ataupun permasalahan fizikal pada produk yang berlaku secara serentak. Meja yang berat perlu mudah untuk dialihkan semasa pelajar hendak menyapu. Jadi dalam kes ini wujud pecahangan fizikal berat dengan ringan, iaitu meja berat, iaitu keadaan fizikal yang asal tadi, tetapi dalam masa yang sama perlu ringan, iaitu mudah untuk dialihkan semasa hendak menyapu. Masalah ini dianggap sebagai masalah inventif kerana wujud perjanggahan fizikal. Yang ini adalah langkah yang kedua. Seterusnya langkah yang ketiga, pilihan kaedah penyelesaian. Dalam pilihan kaedah penyelesaian, pelajar akan mengenal pasti kaedah penyelesaian masalah, sama ada kaedah pemisahan ruang ataupun pemisahan masa. Terdapat dua kaedah, iaitu ruang dan juga pemisahan masa. Di sini pelajar akan membuat pilihan, iaitu pelajar akan pilih salah satu sahaja bentuk kaedah yang sesuai berdasarkan kepada pecahangan fizikal yang wujud. Jadi ingat balik, pecahangan fizikal tadi adalah berat versus ringan. Jadi untuk berat versus ringan, apakah bentuk kaedah penyelesaian yang terbaik, sama ada nak pilih pemisahan ruang ataupun pemisahan masa. Daripada setiap jenis kaedah pemisahan, sama ada ruang ataupun masa, murid akan memilih prinsip inventif yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah pecahangan fizikal yang wujud. Masalah adalah meja berat hendak dialihkan. Jadi untuk pemisahan ruang, pelajar akan gunakan persoalan di mana. Sebagai contoh, soalan yang pertama, di mana meja berat hendak dialihkan? Jawapannya tidak berkaitan. Apakah rasionalnya? Dalam penyataan masalah ini, tidak dinyatakan kedudukan meja dialihkan semasa menyapu lantai. Seterusnya, untuk soalan yang kedua pula, di mana meja berat tidak perlu dialihkan? Jawapannya tidak berkaitan juga. Rasionalnya adalah kerana dalam penyataan masalah tadi tidak dinyatakan di mana kedudukan meja jika ianya tidak dialihkan. Penyataan masalah adalah yang kita telah bincangkan pada slot ataupun sesi yang pertama tadi. Seterusnya, untuk masalah yang sama tetapi menggunakan kaedah pemisahan masa, kita menggunakan persoalan bila. Jadi untuk soalan pertama, bila meja berat hendak dialihkan? Jawapannya, meja dialihkan semasa hendak menyapu lantai. Yang ini rasionalnya, ini adalah jawapan yang boleh ditulis oleh murid kerana dalam penyataan masalah ada dinyatakan meja dialihkan semasa pelajar hendak menyapu lantai kelas. Kemudian bagi soalan yang kedua pula, soalan kedua berbunyi negatif, iaitu bila meja berat tidak perlu dialihkan. Soalan pertama tadi bila meja berat perlu dialihkan. Jadi untuk soalan kedua, bila meja berat tidak perlu dialihkan? Jawapannya, meja dialihkan semasa tidak menyapu lantai, iaitu semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Rasional anda menulis jawapan ini adalah kerana berdasarkan situasi menyapu kelas, ianya dilakukan sebelum sesi PNP bermula dan sewaktu sesi pembelajaran meja tak perlu dialihkan. Berdasarkan persoalan di mana serta bila, maka kaedah pemisahan masa merupakan kaedah penyelesaian bagi pecahangan fizikal tersebut, iaitu untuk pecahangan fizikal meja berat berlawanan dengan mudah dialihkan ataupun ringan, kita gunakan kaedah pemisahan masa. Rasionalnya adalah kerana pecahangan fizikal berlaku pada masa yang berlainan, iaitu
meja berat dialihkan semasa menyapu, kemudian meja mudah dialihkan sewaktu tidak menyapu. Jadi terdapat dua masa yang berbeza di sini. Langkah yang seterusnya ataupun langkah yang terakhir, iaitu langkah yang keempat, adalah kaedah penyelesaian spesifik. Dalam langkah ini, murid akan memilih prinsip inventif yang terdapat dalam kaedah pemisahan massa. Manakala untuk prinsip inventif yang terdapat dalam pemisahan ruang, ianya tidak akan diambil kira. Terdapat 7 prinsip inventif dalam pemisahan massa. Oleh itu, pelajar akan memilih prinsip inventif yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah kejangan fizikal tersebut. Jadi dalam hal ini, prinsip inventif yang akan dipilih adalah kedinamikan. Kenapa prinsip inventif ini dipilih? Dari segi definisi, kedinamikan boleh dijelaskan dengan, yaitu objek boleh dipecahkan ataupun diasingkan kepada bahagian kecil yang boleh bergerak, atau mengubah objek yang tidak bergerak kepada objek yang boleh bergerak. Yang ini adalah penerangan tentang prinsip inventif kedinamikan. Disebabkan pejangan fizikal yang berlaku melibatkan meja yang berat tetapi perlu mudah dialihkan, maka prinsip dinamik adalah yang paling sesuai digunakan dalam menyelesaikan pejangan fizikal tersebut. Disebabkan kita nak pastikan bahawa meja yang berat ini mudah untuk dialihkan, oleh itu prinsip kedinamikan akan diambil kira. Ingat balik, dalam prinsip kedinamikan, objek tersebut yang tak boleh bergerak akan menjadi ataupun boleh digerakkan apabila prinsip inventif ini diaplikasikan dalam produk. Jadi cadangan untuk perubahan pada produk meja tersebut adalah dengan memasang roda pada hujung kaki meja agar ianya mudah untuk digerakkan. Jadi sekiranya ini adalah cadangan daripada pelajar, maka ini adalah contoh prinsip inventif kedinamikan yang dilakukan dalam kaki meja.